Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan Vlog Pilot Gila. Okey, kalau korang ingat minggu lepas aku ada bercerita ataupun berkongsi dengan korang macam mana kita nak jadikan suasana bilik ni sebagai sinematik macam ni. Okey, pada minggu ni aku nak berkongsi pula dengan korang macam mana kita nak jadikan kita punya kualiti audio yang kita rekod tu supaya didengari dengan lebih jelas. Lepas tu kita punya percakapan teratur satu persatu. Kalau nak tahu macam mana, kejap lagi aku kongsi. Alright. Okey, bercakap mengenai kualiti audio, sebenarnya orang kata ni agak teknikal dan juga memerlukan beberapa peralatan khusus lah, terutamanya mikrofon. Kita boleh juga menggunakan mikrofon biasa, tak ada masalah, seperti USB mikrofon, atau kalau korang agak beruang ataupun agak kayangan, korang boleh invest lah mikrofon-mikrofon yang canggih-canggih sikit. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu rancangan ni tak ada kena-mengena dengan Focusrite ataupun aku dibayar untuk buat preview. Dalam video minggu lepas aku ada bagi tahu aku menggunakan Scarlett Studio daripada Focusrite 2i2 third generation. Jadi ini aku just cerita pengalaman aku menggunakan apa yang aku ada lah. Dah invest kan, kalau orang kata tak pakai tak guna juga. Antara tip-tip general apa yang boleh kita apply, pertamanya kita boleh letakkan mikrofon tu berhampiran dengan kita. Kalau kau tengok sekarang kat sini aku letak aku punya mikrofon. Kalau minggu lepas aku letak mikrofon tu agak jauh sikit, konon-kononnya tak nak bagi interframe dalam aku punya kamera lah. Tapi bila aku dapat tahu kualiti audio aku, dia menangkap semakin jauh mikrofon kita, dia akan semakin menangkap. Kalau minggu lepas kita bercerita pasal ambient light, kali ni mikrofon dia menangkap ambient sound, maknanya bunyi sekeliling. Dia tak peka, dia tak ada macam kita lah. Kita ni ada otak. Bila kita dengar bunyi sekeliling, kita boleh fokus pada satu bunyi, kita boleh pergi kat situ untuk mendengar satu bunyi. Tapi mikrofon bila dia kau letak satu, dia akan tangkap bunyi keliling. Kecuali kau dekatkan mikrofon tu dengan kau, dia akan pergi tangkap bunyi yang paling berhampiran dengan dia dan dia cuba kurang ambil perhatian bunyi-bunyi yang di sekeliling. Itu daripada apa pemerhatian yang aku buat lah. Alright, seterusnya selain daripada tu adalah dengan menggunakan backdrop kita, ataupun kita boleh letak kita punya mikrofon ni berdekatan dengan benda-benda seperti kain ataupun span yang menyerap bunyi pantulan. Kalau korang nak tahu, mikrofon ni dengan suara kita, bila kita bercakap dia akan melantun dekat dia punya sekeliling body mikrofon ni, kemudian melantun ke dinding dan dibiaskan balik bunyi tu kembali kepada mikrofon, menyebabkan bunyi ataupun suara kita tu dengar bunyi echo. Kalau boleh katakan dengan bilik ni, kita boleh dengar echo bilik ni, dia bergema lah, orang kata bergema. Itu perkara nombor 2. Okay, tip yang seterusnya adalah korang kena tutup peralatan-peralatan sekeliling seperti komputer kalau boleh. Tapi kalau kau dah pakai komputer, kita nak buat macam mana kan? Kau kena tutup kipas bilik kau. Panas gila babe. Aku pernah tutup kipas. Aku rekod dalam bilik yang gelap, lepas tu dengan anak-anak pun semua dah tidur, suasana tu dia agak silent sikit lah. Kalau korang ada mobile phone, korang boleh pergi dekat App Store ataupun Play Store, korang download decibel meter lah, supaya kau boleh ukur kehingaran dalam bilik korang. Korang boleh dapat sekurang-kurangnya, kalau kita nak buat recording, dB kita mesti berada di bawah paras, kalau tak salah aku dB 40. Jadi kita mesti berada di paras tu. Kalau kita lebih sikit 40-45 masih okey lagi, tapi bila dah masuk 45 ke atas hingga 50 ataupun 60, mikrofon kita akan menyerap ambient sound tadi. Tu yang orang kata hiss sound ataupun noise sound. Susah juga sebenarnya kalau kita nak bercerita pasal audio ni. Orang-orang yang pakar je mampu bercerita. Kita setakat tahu basic-basic tu okey lah. Janji kau punya video tak ada nak bunyi kau punya napas kuat sangat, ataupun kau punya hiss sound terlampau bila kau diam ada bunyi itu hiss sound. Lepas tu echo, bila kau cakap dia melantun dengar bunyi kau wow wow wow, tu echo. Satu lagi yang aku nak cakap, noise tadi adalah hingar sekeliling lah, benda-benda yang bising sekeliling. Orang berjalan ke, kucing mengiau ke, lepas tu bunyi cengkerik kat luar pun mikrofon kau tangkap, itu maknanya noise.
disebabkan mikrofon kita tadi, yang perkara pertama aku cerita tadi lah, mikrofon berada terlampau jauh daripada kita. Okey, satu lagi hampir aku terlupa. Antara tip tambahan ni selain daripada perkara-perkara teknikal tadilah, cara-cara macam mana kita nak cakap supaya nampak lancar dan juga orang kata teratur. Sebenarnya kalau ikut kira aku punya scene ni banyak cut dan juga banyak orang kata retake balik. Tapi apa yang aku buat adalah setiap video yang aku ambil tu, kalau boleh aku tak ada nak retake balik ataupun nak re-record balik. Aku cuma jalan dan kemudiannya aku akan ulang balik aku punya dialog dalam masa beberapa saat, benda yang sama berulang-ulang, supaya bahagian mana yang elok aku akan potong dan aku akan masukkan dalam video editor supaya aku boleh susun dia punya flow. Okey, sekiranya korang rasa perkongsian pada kali ini bermanfaat dan berguna untuk korang apply pada next korang punya video, korang boleh berikan like ataupun boleh subscribe aku punya channel, dan juga jangan lupa tekan butang notification supaya next video yang aku kongsi korang boleh terima dia punya alert. Semoga kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Bye!